TV KPM. Amri, dengar cerita semalam pergi Pangkong, betul ke? Ya, YB. Pergi Ya. bercuti sana bawa keluarga. Alhamdulillah. 3 hari kat sana. Yelah, kadang-kadang kita ada masa lapang kena bawa juga keluarga jalan-jalan kan? Ya, betul YB. Cuma ni Amri, saya punya jadual hari ni macam mana Okey, jadual hari ni YB, pagi ni ada pertemuan dengan Tan Sri Lokman. Baik. Untuk main golf di tempat golf di Padang biasa itulah. Dan yang keduanya ada pertemuan dengan penghulu Kampung Kuala Tiga. Oh ya, betul. Ya. Tapi pagi tadi ada Kampung Sentosa, penghulu dia telefon. Dia mengatakan bahawa jambatan di kampungnya runtuh. Allahu Akbar. Semalam hujan lebat. Kalau macam tu, macam inilah. Saya punya pertemuan dengan Tan Sri Lokman tu, Okey. kita batalkan. Tapi tak apa, saya akan call sendiri Tan Sri, bagi tahu minta batal. Sekarang ni Amri tolong uruskan call saya punya driver. Kita terus gerak ke sana lah. Okey, baik. Saya akan uruskan sekarang. Baik, terima kasih Amri. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar berkaitan pendidikan Islam tingkatan 5 dan bersama dengan saya hari ini juru bahasa isyarat kita iaitu Puan Zaharatul Azma Muhammad Kamal dari Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 Rawang Selangor. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Zaharatul yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang ustaz yang cukup luas pengalamannya iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih Selangor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Kim? Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi Ustaz Alhamdulillah, insya-Allah. Okey Ustaz, saya difahamkan kita hari ini juga bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke Ustaz? Ya, betul Hakim. Kita ada 4 orang murid kita yang mantap pada pagi ini, insya-Allah. Jadi apa kata, jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya, itu dia murid-murid kita. Yang pertama kita ada Siti Nur Adeline. Sila lambai sikit. Okey. Yang kedua bersama juga dengan kita Nur Ildina. Lambai sikit. Okey. Yang ketiga Siti Nur Aminah. Dan yang terakhir Siti Aisyah. Lambai sikit. Baik, terima kasih kepada semua murid dalam talian kita dan juga yang sudi menonton dari rumah. Okey Ustaz. Okey. Untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa Ustaz? Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luqman Hakim. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sejarah Kerajaan Osmaniyah. Jadi sejarah Kerajaan Osmaniyah ini merupakan kerajaan yang memerintah luas kawasan dia, keluasan kawasan hampir keseluruhan benua Asia dan juga benua Afrika, termasuk juga Eropah. Ya. Jadi sebelum Kerajaan Osmaniyah ni telah muncul dan ada wujud kerajaan-kerajaan sebelum ini, iaitu yang pertama kita ada Kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi. Selepas wafatnya, selepas berakhirnya zaman Rasulullah, muncul pula satu kerajaan dipanggil Khulafa Ar-Rashidin. Setiap kerajaan ini dia ada tokoh-tokoh ataupun ada pemerintah-pemerintah yang terkenal. Setiap kerajaan itu, antara tokoh-tokoh terkenal Khulafa Ar-Rashidin termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, muncul lagi satu kerajaan iaitu Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah bermula pada tahun 41 Hijrah dan seterusnya kerajaan yang ketiga dalam kerajaan Islam itu Kerajaan Abbasiyah, merupakan kerajaan yang sangat gemilang
dia punya pemerintahannya sampailah ke Andalus, sampai ke Spanyol, mereka pemerintahan mereka ini. Dan selepas berakhirnya kerajaan Abbasiyah, muncullah satu kerajaan, iaitu kerajaan Abbasiyah. Jadi kerajaan Abbasiyah ni kita lihat sejarah dia. Ya. Setiap kerajaan itu mesti ada sejarah. Betul. Tertubuhnya kerajaan tersebut. Baik. Tertubuhnya kerajaan Osmaniyah ini ialah asal nama dia. Asal nama kerajaan Osmaniyah itu bermula dengan bersempena dengan nama Uthman bin Urtugrul, iaitu pengasas kerajaan Osmaniyah yang pertama, kerajaan yang pertama, pemerintah yang pertama. Ya. Jadi pemerintah ini kita kena hafal, kena ingat. Kenapa? Sebab kita belajar sejarah ni, kita nak ambil intibar daripada sejarah pemerintahan mereka. Kita ambil intibar daripada khalifah-khalifah yang memerintah ataupun sultan-sultan yang memerintah. Jadi kita kena ambil intibar, maka kita gunakan sejarah itu dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ataupun dalam pemerintahan kita. Betul. Ataupun kalau kita sebagai pemimpin, pemerintahan kita lah, Betul. pentadbiran kita. Saya nak tanya murid kita yang ada dalam Google Meet kita ini. Cuba terangkan sikit, jelaskan sikit sejarah pemerintahan ataupun sejarah kerajaan Osmaniyah ni. Siapa agak-agaknya yang boleh ni? Okey, siapa nak bantu Ustaz? Siapa nak bantu? Sila angkat tangan. Okey, angkat tangan. Sila. Okey, siapa tu? Silakan. Okey. Okey, sila Amira. Okay. Asal nama kerajaan Uthmaniyah adalah bersempena dengan Uthman bin Urtugrul, iaitu pengasas kerajaan Uthmaniyah. Tempoh pemerintahannya adalah 1299 Masihi hingga 924 Masihi. Kawasan pemerintahan pula meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Bilangan pemerintah adalah seramai 37 orang. 37 orang. Terima kasih Amira. Itu sejarah pemerintahan. Ya. Kalau kita belajar ini sejarah pemerintahan, kita kena hafal, kita kena ingat. Terima kasih Amira, jawapan yang sangat-sangat baik. Rasa-rasanya kenapa agak-agaknya? Ya. Ada soalan Hakim tentang sejarah ni? Bila kita sebut tentang sejarah Ustaz, okey. ramai juga yang bertanya, kenapa hari ini kita kena belajar tentang sejarah Ustaz? Okey Hakim, soalannya sangat baik Hakim. Mengapa kita kena belajar sejarah? Kita selalu memandu kereta, pergi ke mana-mana, pergi mandu kereta, pergi makan gulai, Betul. pergi bandaraya, pergi jabatan itu, pergi jabatan itu, uruskan anak, bawa kereta. Jadi kita bawa kereta ni, kita kena tengok cermin untuk melihat di belakang. Cermin sisi, kiri kanan dan cermin depan itu untuk melihat di belakang. Betul. Maksudnya kita lihat belakang untuk memastikan bahawa kita belok kanan, belok kiri, tiada kereta, untuk kita belok dengan selamat. Jadi kita melihat belakang itu, pastikan selamat kita bawa kereta untuk menuju ke depan. Sama juga sejarah. Kita tengok sejarah di belakang itu, kita nak menuju kehidupan kita ke hadapan dan kita kena melihat sejarah untuk kita selamat, untuk kita berjaya, untuk kita gemilang di masa hadapan kita. Gitu Hakim, sejarah. Sejarah. Jadi itulah sejarah pemerintahan yang dikemukakan ataupun dinyatakan oleh Amira tadi. Yang pertama tadi, dia disebut bahawa asal dia iaitu bersempena dengan Uthman Urtugrul ataupun Ertugrul. Dirumikan jadi Ertugrul. Tempoh pemerintahannya sebagaimana disebut tadi pada tahun 1299 hingga 1924 Masihi. Itu dia punya tempoh pemerintahan. Dan kawasan pemerintahan sebagaimana disebutkan tadi, dikatakan sebagai kita lihat daripada globe ini, keseluruhan benua Asia dan juga Afrika termasuk juga Eropah. Itu adalah kawasan pemerintahan kerajaan Osmaniyah yang berjaya sebahagian kita panggil dalam peratus kerajaan itu meliputi semua kawasan yang berkaitan dengan Asia, Afrika dan juga Eropah. Itu kawasan pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Kemudian kita lihat bilangan pemerintah dia seramai 37 orang. Tetapi kita perlu ingat dan kita perlu hafal 4 orang sultan, yang mana 4 orang sultan ini adalah sultan yang terkenal yang memerintah kerajaan Osmaniyah. Jadi siapa? Siapa pemerintah terkenal itu? Agak-agaknya siapa nak jawab ni? Okey, siapa yang tahu? Okey, siapa?
Nur Irdina untuk silakan. siapa? Silakan. Antara pemerintah terkenal. Ada 4 pemerintah yang terkenal. Antaranya ialah Sultan Uthman bin Uturul. Kedua adalah Sultan Murad I. Dan ketiga adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan yang terakhir sekali adalah Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Okey, terima kasih Irdina. Jawapannya sangat baik dan tepat sekali. 4 orang pemerintah ini yang kita perlu hafal namanya dan kita perlu tahu dia punya riwayat hidup dan juga sumbangan. Jadi kepada kita tahu sumbangan pemerintah ini, dia menjadi inspirasi kepada kita, menjadi intibar kepada kita untuk memerintah dengan lebih. Jika kita ni sebagai pemimpin masyarakat, sebagaimana Hakim YB tadi kan, memimpin masyarakat, dia kena utamakan keselesaan rakyat. Betul. Dalam pemerintahan tersebut ataupun dalam pentadbiran dia. Dan seterusnya kita lihat, seterusnya pemerintah pertama dan pemerintah terakhir. Yang pertama yang ke-37, pemerintah yang terakhir iaitu Sultan Abdul Hamid II. Yang ni kita kena hafal juga pemerintah pertama dan terakhir, dan 4 orang pemerintah tadi antara 4 yang terkenal sebagaimana disebutkan oleh Amirah tadi. Itu kan. Seterusnya kita lihat pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan ada 4 pusat pemerintahan. Dan yang terakhirnya di Istanbul, Turki lah. Kalau kita lihat Turki ni sebagaimana yang ada kat depan ni, iaitu ada rumah kapet yang terkenal lah dengan kapet, dengan pembangunan yang berada di Turki ni. Inilah sejarah daripada penubuhan kerajaan ini, memerintah kerajaan Islam ni dengan begitu mantap sekali. Jujur dan ikhlasnya pemerintah mereka ini. Dan kita lihat seterusnya, kita lihat bagaimana empat masa ini ataupun 4 pusat ini menjadikan pemerintahan ini lebih maju, sampailah dikatakan sampai ke keseluruhan benua Asia, Afrika dan juga Eropah. Luasnya pemerintahan Islam itu. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah sedikit sejarah tentang Kerajaan Osmaniyah. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.